Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. قد تكلمنا قبل ذلك عن فعل مضارع الأفعال وما يتعلق بالفعل. الحمد لله ناقشنا عن فعل مضارع. Okay, so kita dah terangkan عن فعل مضارع ومما يتعلق بفعل مضارع. وقبل أن نواصل دراستنا اليوم إن شاء الله سنراجع قبل قليل عما درسنا fil usbu'il madhi. So kita akan buat pengulangan sedikit tentang apa yang berkaitan dengan fi'il mudhari'. Jadi saya dah sebutkan sebelum ni, bila kita cakap tentang fi'il, okey, kalau kita cakap tentang fi'il, okey, mesti ada 3 perkara. Okey, mesti ada 4 perkara yang kita bincangkan. Yang pertama tentang mimma yata'allaq bizaman atau ma yaqduru hazil fi'il sawa'un kana fil madi, fil mustaqbal, fil hadir atau huwa fi'il amar. Okey, so itu yang pertama. Kedua, naqashna anil i'rab fi ma yata'allaq bil fi'il mudhari' wa fi'il mudhari' yulzam lahu an yakuna marfu'an, mansuban atau majzuman. Hanya fi'il madi hanya fi'il mudhari' saja yang kita boleh i'rabkan dia sama ada dia marfu', mansub maupun majzum. Okey. Jadi saya dah terangkan minggu lepas bila kita cakap tentang fi'il mudhari', tengok ya. Bila kita cakap tentang fi'il mudhari', okey. Sekejap ya. Ni. Okey. Bila kita cakap tentang fi'il mudhari', ada beberapa perkara yang kita nak kena perhatikan. Okey, yang pertama adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', okey. Dia macam ni. Ada 3 tanda yang you nak kena perhatikan, okey? Yang pertama di sini. 2 tanda. Okey, so ni kalau fa'uhu ainuhu ni dia adalah fi'il 3 huruf. Kalau dia asal fi'il mudhari' lah, fi'il madi lah. Okey. Tapi kalau fi'il mudhari' dia tak boleh macam ni. Okey, fi'il mudhari' dia macam ni. Kakak kena tengok ataupun you kena lihat fi'il mudhari' macam ni. So pertama, awalnya, okey, awalnya mesti apa? Macam ni. Oh, ya. Yes. Ya, Anitanya. Anita dulu. So, kalau kita cakap contoh apa saya buang ni tadi? Ni saya dah siapkan. Kemudian saya lupa nak save. Okay. So, contoh. Kita kata fi'il mudhari'. Contoh kita ambil yang mudah. Kalau misalnya fa'ala yaf'alu. Betul tak? Saya. Alu ke, yaf'ulu ke. Okay. So, yaf'alu So, kalau kita kata tentang fi'il mudhari', okay, kebiasa cara asasnya fi'il mudhari', dhamir huwa, dia mesti 4 huruf lah. Betul tak? So, bila kita cakap tentang 4 huruf ni, okay, you mesti lihat di sini, okay. Huruf yang pertama, okay, dia ada 2 benda atau 2 perkara. You kena lihat yang pertama di sini. Sini di awal ni. Okay. Okay, fi'il amar, fi'il madi. Yang pertama ni di sini. Okay. Mudhari'. Kenapa? Dia punya mesti dimulakan dengan ada. Bermula dengan ya. Alif. Wa. Alif. Nun ya ta. Nun ya ta. Alright, ya. Okay, ni mesti. Alright, ya dengan ta. Okay, saya tulis begini jadi you nampak. Sebab kaedah penulisan alif nun ya ta macam ni. Remember dalam minggu lepas kita terangkan dia macam anaitu. So dia mesti dimulakan. Okay, mesti dimulakan. Perhatikan kat sini dia mesti kita kata dimulakan dengan Anita. Ni yang pertama. Betul tak? Betul. Kedua, apa dia? Kedua, you lihat. Kat mana? So, ni dimulakan dari sudut sorofnya lah. Alfabetnya kat sini. Ya ni betul tak? Betul. Ya ni kan? Kita bariskan dia. Sama ada, kalau kita kata dia alif, jadi yaf'alu. Kalau kita kata dia ana, jadi af'alu. Betul tak? Betul tak? Okay.
Kalau kita kata dia ta jadi taf'alu. Yes or no? Yes. Dia Domir dia. domirnya berubah. Domirnya berubah dengan Anita. Ini berdasarkan apa tadi kita kata? Dia punya GQ. GQ. Okay. GQ. Okay. GQ. So you kena tengok GQ dia di sini. Dimulakan dengan Anita. Okay. Clear? Sebab ini kenapa saya terangkan? Sebab bila saya buat tengok latihan. Saya dah check siapa yang dah hantar, saya dah bagi you punya latihan tu. You kan lihat ada yang silap semua kat sini, bahagian sini. Sebab apa? Bila GQ-nya tak tepat, maka the whole sentence become salah. Dia jadi tak betul lah. Okay. So you perhatikan sini, make sure, dengan saya ulang lagi sekali, make sure huruf ni hanya dimulakan dengan alif, nun maupun ya ataupun ta. Tak boleh mula dengan huruf lain. Kalau mula dengan huruf lain, maka dia adalah apa? Kalau misalnya dia selain daripada huruf Anita, maka huruf fi'il tu huruf apa? Huruf jadi madi. Madi. Okey, ataupun amar ataupun dia isim. Boleh tak? Kalau huruf tu selain daripada huruf Anita, okey, maka dia ada 3 potensi ataupun dia mesti adalah salah satu daripada ini 3. Sama ada dia adalah fi'il madi. Fi'il apa? Isim. Isim ataupun fi'il amar. Okey, clear? Ada soalan tak? Syu boleh dapat tak? Okey. Yes, Syu. Belum. Apa yang tak dengar? Nanti Syu buat. Syu buat. Okey. Okey. Boleh? So, bila you cakap pasal ni, ya Allah. Syu buat. Nanti Syu buat. Nanti Syu buat. Okey, nanti Syu buat So, bila you tengok kat sini, bila ya ni, susah nak kalikan Mira tak? Okey. Ingat Syu, dia mesti alif, nun, ya, ta. Tadi bukan you, Kak Siti tak datang. Tadi dia yang buat, dia ada nampak kat silap kat sini. Kak Sita, Jamilah okey. Kak Ayu pun ada sikit silap kat situ. Ada kan? Pakai huruf sendiri kan? Maksud you huruf sendiri apa? Yang the worksheet yang Ustazah kasih ni. Must fill up our own words. Yes, you must fill up your own words, correct. Okay, so you mesti penuhkan dengan perkataan sendiri. Okay, so ni yang pertama, dimulakan dengan huruf Anita. Yes, kedua, di hujung pula. Okay, so kita kata diakhiri. Ini mula kan? Ini diakhiri. Okay, akhiri dia ada apa? Alif nun ke, waw nun ke. Akhirnya mestilah ni, yang ini. Okay. Baris ni tau. Kita tunjuk alfabet Okay. Itu ni barisnya tu. Nampak tak barisnya? Dekat lam ni. Okay. Ni penting sebab tak nampak ada yang silap lagi kat situ. Jadi saya betulkan. Okay. So tengok kat sini. Kalau you lihat di hujungnya ada apa? Dhamma. Okey, dia boleh jadi dhamma ataupun Musanna. Nun. Musanna. Kenapa musanna? Oh, boleh boleh. Ya, diakhiri dengan okey, you tulis di sini dengan 3M plus 1. Maksudnya setelah terangkan i'rabnya. Okey? Faham ni? Okey. Maksud saya apa? I'rabnya macam mana? Kak Siti. Kak Siti pula. Kak Ayu. Kak Jamilah semua. You kalau kata 3M plus 1 i'rabnya, kan? Macam mana tu? Kaedahnya maknanya kat sini, kita boleh yang pertama. Okey. Okey, yang pertama adalah marfu. Betul? Okey. Mansub dan majrur. No, tak ada majrur. Tak ada majrur. Fi'il tak boleh majzum, tak ada majrur. Lagi sekali. Marfu, mansub ataupun majzum. Okey. Boleh ada majrur tak? Tak boleh. Tak boleh. Ni banyak orang silap dia tulis majrur. Tak boleh. Okey. So lagi sekali saya ulang. Marfu, mansub ataupun majzum. Okey, sekarang.
Mansub dengan majzum kita akan belajar. Tapi kalau kita cakap tentang marfu', macam mana nak kenal? Macam mana nak kenal dia marfu'? Macam mana nak tahu dia marfu'? Apa kaedahnya? How do you identify that it's marfu'? How do you identify it's marfu'? Dhamma bi dhamma. Marfu bi dhamma. Okay, so marfu' Bi dia dhamma. ada 3 kaedah. Okay? Yang pertama, kita kata dia sini. Okay, you kata dia alif, Ustazah tulis alif lah Marfu' bidhamma. Contoh Yaf'al. Dahabu. yaktub. Nampak? Taktubu. Anything Kak Jamilah. Okay Kak Ayu? Okay. Ba, kita kata dia Marfu. okay. Ba, kita kata dia marfu' bi what? Bih. 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 Ha? Apa lagi sekali? Marfu bi. Bih. Marfu' bihi. Itu maf'ul bih. Bukan. Asyik kita belajar ni. Waw nun. Apa? Apa bahasa dia? Ha? Jamak. Bukan jamak apa? Kas. Kak Yu? Kak Yu dengar tak? Kak Yu freezing dah. Ah, freezing. Okay, now okay already. Okay. Sebab apa? Minggu lepas kita buat ni. Show. Oh, show tak ada. Pertama, marfu' bi dhamma. Kedua, marfu' bi what? Biya. Ha, Bukan. bi dhamma muqaddara. Why? Because dia fi'il mu'tal. Ingat tak lagi? Contoh kita kata apa? Apa? Yada'u. Nampak tak? Waw dia baris sukun tu. Dhamma dia muqaddarah kan? Kita tak nampak waw dia kan? Betul tak? Waw dia disappear betul tak? Sorry, tak ada dhammah kan? Tak ada dhamma. Tak ada dhammah kan? Mana dhammahnya pergi? Mana dia dhammah dia pergi? Dhammahnya Muqaddarah. muqaddarah lah. Nampak tak ni? Ni lepas kita belajar ni. Hello. Macam tak pernah dengar je Ustazah explain ni ha. Dah dengar Ustazah ada. Kan? Tak ada kenapa dia macam tak pernah dengar je Ustazah explain ni. Padahal minggu lepas kita belajar ni. Kedua kita kata dia apa? Marfu' bi Wow. thubutin nun. Oh no. Kena buat semalam surah Al-Mu'minun yang kita panggil sebagai af'alul khamsah. Ustazah go very slow because you know why? I want you all to process ni. Kita nak you process ni so you boleh faham ni. Sebab bila you buat latihan, ada yang salah sebab tak nampak bahagian ni. Bila nanti kita masuk majzum dengan mansub dengan majzum, ada perkara lain yang you nak perhatikan. Dia bersandarkan alif bajim ni lagi. Daripada marfu' ni baru dia boleh jadi mansub dengan majzum. Sebab diikuti dengan apa? Alfabet yang kita panggil sebagai harfu nawasib dengan harfu jawazim. Okey tak ni? Nak Ustazah ulang lagi? Macam mana yang Butin tu yang baru saya. Butin tu. Walhal kan ni kan kita dah belajar tadi tu. Siti okey tak? Wani buat Ustazah tengah buat apa tu? Recap a little bit. Kita apa tu? Recap bahagian ni sebab lepas ni you nak kena buat latihan dan Ustazah akan tambah fi'il mudhari yang kita panggil sebagai mabni pula. Okey, Ustazah ulang lagi sekali. So ni yang diakhiri dengan 3M+1 i'rabnya
i'rabnya apa? Kalau dia marfu' bi dhammah. Nampak tak dhammah macam ni? Yaktubu. Nampak tak dhammah belakang hujungnya? Belakang. Clear kan? Yes. Clear kan dhammahnya? Tapi ada masa dhammahnya marfu' bi dhammah muqaddarah. Dhammahnya nampak tak? Tak nampak. Sebab nampak tak waw ni? Mm-mm. Ada dhammah tak? Yang Ada. dhammah tu ain. Kita cakap pasal last alphabet. Tak ada. Jadi saya ulang, kalau kita cakap pasal i'rab tu pentingnya kita nak tahu positioning dalam ayat tu. Kita lihat pada Okay. huruf di belakang yang terakhir sekali. Betul tak? Okay. Dan yang jim kita kata marfu' bisubutin nun. Contohnya apa? Kita kata contohnya apa? Apa? Yak. Oh, sorry. Yak. Apa? Yak apa? Contoh af'alul khamsah apa? Dia ada 5 kan? Ambil satu je. Contoh. Yak. Tubuh. Nah, nampak tak? Subutin nun. Nun tu hidup. Dia tak mati. Tu maksud subutin nun. Yes. Okey tak ni? Okey. So, kalau dalam Al-Quran, you nak kenal fi'il mudhari', sama ada dia mulakan dengan anita, kalau dia marfu', dia mesti berada dalam 3 keadaan ni. Okey? Boleh? Okay, now. Sekarang saya nak terangkan satu lagi bahagian. You buka buku, muka surat 81. Okay. Alright. So kita ada marfu' bidammah, marfu' bidammah muqaddarah dengan marfu' bisubutin nun. Okey. Sekarang kita terangkan bilakah fi'il mudhari' dia menjadi mabni. Surat berapa Ustazah? 81. Okey, oh dah siap ni. Dah lupa dekat sini dah ada punya tu. Okey. Baik. Lagi sekali Ini kalau kita kata fi'il mudhari' marfu', okey, biasa saja. Dia sama ada marfu' bil dhammah, marfu' bil dhammah muqaddarah atau marfu' bi thubutin nun. Dengan al-af'al khamsah kan ada 5 tu kan. Saya kasih yaktubuna, yaktubani, taktubani, taktubuna, taktubina ada 5. Marfu' bi thubutin nun bi kasrah khamsah. Now, ada juga fi'il mudhari' yang istilahnya mabni. Bila fi'il mudhari' tu mabni, okey, dia boleh menjadi mabni alal fath bila dia berbaris atas. Fi'il mudhari' tu dia berbaris atas sayang. Mabni alal fath. Okey. Kerana apa? Diikuti. Kenapa baris atas? Sebab tengok contoh perkataan, saya tanya dalam perkataan la astami'anna here, mana dia fi'il mudhari'nya? Astami'u, nampak tak? Betul tak? Astami'u. Kan? Mana yang berbaris atas? Nampak bermabni. Kalau mabni, dengan saya ulang, kalau mabni, dia selalu berbaris. Fi'il amar baik, madhi baik, termasuk juga fi'il mudhari'. Dia madhi adalah baris atas. Okey, nah fi'il mudhari' baris atas kita panggilnya macam ni. Gunanya fi'il mudhari' mabni ni dia ada 2. Sama ada diikuti dengan nun taukid istilahnya, ataupun kita panggil nunun niswah. Okey, apa maksud nunun niswah? Ni lupa nak letak makna kat sini. Okey, fi'il mudhari' mabni ala sukun, sini sukun. Okey, ni sukun. Kalau yang tadi mabni ala fathah. Okey, kita ambil fathah dulu. Kalau mabni ala fathah, sebab dia diikuti ataupun dia bersambung dengan satu kaedah atau satu perkataan, namanya nunut taukid. Apa makna nun taukid? Nun taukid ni maknanya nun yang you nak letak penekanan. You want to give more strength ke, ataupun maksudnya kalau you nak cakap sesuatu tu, you kata very, very true. Super. I'm really listening very carefully. So kalau in English, you may write very, very ke, sangat-sangat ke. So in Arabic, what do you add? Nun.
namanya nun taukid. Boleh tak ni? Okay. Contoh macam kita pakai inna kan. Kalau inna you masuk dengan isim, then you know that word is something that you want to put enforcement. However, when it's a verb, remember we said one thing beautiful about fi'il ni, I can just say one word and it's actually a sentence. Yes or no? Correct? La astami'annakum, contoh dalam Al-Quran. La ukhrijannakum. Ada kan dalam Quran kan? Ada tak? Itu fi'il taukid lah. Taukid. Contoh saya kasih contoh ya. Ni kan la astami'annakum kan? Contoh saya kasih perkataannya la ukhrijannakum kan? Contoh perkataannya la sorry. Afwan. La hamzah baris depan. Okey. Jannah. Apa makna la ukhrijannakum? Akan aku keluarkan kamu semua. Really remove you all. So la ukhrijannakum, kalau Ustazah baris ni. Okay. Begini. Dalam Al-Quran ada kan? Ya. La ukhrijannakum. Okay, contohlah ya. Ini saya tambah dengan mim sekali. Okay, atau la ukhrijan. Ni tak boleh. Dia tak boleh pakai tun taukid khafifah, tak boleh. Dia cuma boleh pakai sakilah saja. La ukhrijan hum. Ni tambah apa lagi? Hum. Nampak tak how I break it up? I purposely write for you for you all to learn and see. Which is the one that we're talking about. So, kalau kita kata fi'il mudhari'nya adalah sini. Jim ni, I nak you tengok dekat jim. Ukhriju, kan asalnya ukhriju. Baris atas. Nampak tak dia baris atas? Can you all see that? Yeah. Can you all see that? Ni semua addition lah. Ada 2 tambahan. Nun dengan kaf kat sini. Nampak tak? The kum. So maknanya akan aku keluarkan kamu saja. Sebab tu saya pernah sebut sebelum ni. Cantiknya bahasa Al-Quran dan verb in Arabic. I just say one line. La ukhrijannakum. It's a complete sentence. Okay? So kat sini nun taukid. Misalnya saya nak buat penekanan sesuatu keadaan tu sangat stress lah. I want to stress on the word. So usually if I use nun taukid, they will add lam. This is usually it's a common one. I can say it's a must also because la means shell ataupun sama macam sa. Remember? Alright. So sa is a word for the meaning saufa, or la can be shell. Okay, akan lah. Ni tambah lagi ada sin, ada nun lagi. Lam ada lagi. Okay. So astami'u tu sudah cakap dengar betul-betul. Dah dengar astami'u mana I listen carefully. But when I add nun taukid maknanya I'm not just listening saja-saja. Kenapa Allah kata la astami'annakum? Kalau you tengoklah dalam Al-Quran tu, bila kadang-kadang satu keadaan dia nak proof tu. Betul-betul dalam keadaan yang fokus. Tak buat benda lain, 100% focus on that. So you see the real fi'il mudhari' ya, everyone, is astami'u. Tapi bila saya tambah dengan nun taukid, nampak tak? Daripada astami'u, saya ubah dia menjadi mabni baris atas. Dia forever baris atas. Okay, and I add sama ada nun sabdu ataupun I boleh tambah, okay, or I can add, alright, nun sukun, which means one is sakila, this is sakila,
This is khafifa. Maknanya the level of intensity, one is higher than the other. Do you understand this? Do you all understand this? So when you see in a verb, alright, la ukhrijannakum atau la astami'annakum. Okay, so kita tengok contoh dia dalam Al-Quran Ustazah, when can we know whether it is to be sukun ataupun yang sabdu ni? Depends on the sentence lah. Depend on sentences. Which one you want to say in the Quran and which one you want to say if you are writing, constructing a sentence. Kalau dalam Al-Quran, usually you will see the pattern. How is it written? Macam ni kan. La astami anna ni. Dalam Quran memang ada. And it can be, this is astami'u means who who's doing the action? Allah. Ana. Oh. Kan? Boleh tak saya tukar jadi ya ke ta ke? Boleh? Kalau misalnya saya kata nahnu ke, boleh? Okay? Can or not? Jadi marfu' bi fathah. Marfu' bi fathah, yes. Okay? Nampak? La astami annakum la nakhrujanna ada. Nampak tak baris atas? Saya tunjuk contoh. Dalam Al-Quran. You see that? Ni dia tak pakai, nampak? La in ukhrijtum la nakhrujanna. Nampak? What does it says? Nampak tak? Kat sini. Lam taukid. Can you see that? Tell you already the meaning. Nampak? Surely we will live. Nampak? Nun sabdu jadi apa? Nampak tak GQ dia adalah will. This is nakhruju. Can you see that? Kharaja yakhruju. Nakhruju. Can you see that? Nampak tak ni? Nakhruju kan? Yeah. The base is kharaja, the 3 letter. Sometimes in Quran dia tak pakai sulasi atau dia tak pakai perkataan wazan, dia pakai jazar. Jazar pun maknanya base 3 letter sulasi. Atau kadang dia pakai asli. So can. Okay, these are some of the terms you see in kitab Nahwu lah. Okay, so this is the base kharaja. Okay, use al-ma'ani, they will tell you the meaning. Dia ada i'rab dia sekali. Lam kat sini lam taukid. Saya kata tadi. Lam taukid. Nampak? Nun usuk nun taukid. Ni tak tahu kenapa boleh lam taukid. Nun taukid ni. Nampak? Surely. The Arabic, the meaning is surely we. Because why? Nun is a nahnu, kami. Surely we will live. Apalah, we are using this because if you see the ayat, if you look at the ayat, what does it says? Right? Nampak? La in ukhrijtum. Okay. Kalau sekiranya aku keluarkan, apa makna dia? When you are expelled, we will surely keluarkan you. Okay. When you are expelled, okay. If it says that, if you are expelled, kalau kamu dikeluarkan, surely we will live. Okay. Maknanya kamu betul keluar with you. Ma'akum, with you. Alright, nampak ni. And not wala nuti'u, we will not obey. Apa? Wala nuti'ukum fikum ahadan. Ni cerita pasal abadan, forever. Okay? Tak silap Sazan, ni cerita pasal Nabi Allah Musa alaihissalam. Tentang Nabi Allah Musa, Allah nak kasih assurance to them. Like when they move kan, bila nak lari tu, bila kena keluar daripada kan dia kena lari daripada Firaun tu. Jadi ayat tu memang Allah nak cakap lah, I will protect you no matter what happen. Let me just double confirm the meaning again. Wa udillannahum wa umanniyannahum. Wala umanniyang, betul lah ayat tu kan sambung dia kan? Betul lah, correct. Betul. Kan pasal Nabi Musa kan? Surah apa tadi? Kak Jamlah?
Ini surah Nisa yang saya baca. Wala udillannahum wala Nampak? udillannahum. Ilal lazina nafaqu yaqulu, nampak? Alam tara, nampak? Allal lazina nafaqu la ikhwanikum lazina kafar min ahlil kitab wa huwa banu nadir wa ikhwanhum fil kufur la ilamul qasam ukhrijtum minal madinah la nukhrijanakum makum fi khadlanikum abadan wa in qultum hazafa ismihu ilamul mutuna la nansurullah. Nampak? La nansurannakumullahu wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Tafsirul Maisir. Alam tanzur ilal munafiqin yaquluna li ikhwanihim fil kufur min yahudu bani nadir lain ukhrijkum wahan. Oh, ini ayat ni bukan Nabi. Yang tadi Kak Jamilah baca tu pasal Nabi Musa. Ini tentang Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Saya tak baca the whole ayat tadi. Tadi ni surah apa tadi? Okey. Dia tentang surah ni. Surah apa tadi? Surah Hasyar ayat 11. Okey. Yang tadi tu yang Kak Jamilah baca surah Nisa kan. So Bani Nadir ni adalah salah satu kaum dekat Madinah. Okey, daripada orang golongan yang bersekongkol dengan orang munafik. Dia kata apa? Yaquluna li ikhwanihim fil kufar min yahud la in ukhrijukum Muhammad wa ma'ahum min manazikum la nukhrij. Kalau kau sekali keluar dengan Muhammad, korang sekali aku keluarkan sekali. I will swear that I will do that to all of you. Wala nutiu fikum ahadan abadan sa'alna khizlanaka atarakal khuruj ma'akum wala in qatalukum la'ana. Kalau misalnya korang terbunuh, diorang nak tolong ke? Itu soalan dia. Wallahu yashhad. Dan Allah sumpah kat sini, innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik ni memang orang yang Pendusta. pendusta. Fima wa'adu bihi yahum. Yang you know after that what will happen lah. Yang dia janjikan tak janji. Kan berapa kali Bani Nadir ni nak pergi perang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bersumpah lagi, korang kalau keluar ikut Muhammad, jaga, kalau bahasa Melayunya jaga kau. Right? Surely lanukhrijannakum atau lanakhrajannakum ma'akum. Ini lanukhrijanna ma'akum. Jangan kau nak sembah, okey? Yang tadi baca surah An-Nisa tu Nabi Allah Musa. So this kind of ayat, you have to tengoklah the whole story for you to see the flow, but is to stress. It is called nun taukid. Taukid. Okay. What is it called? Nun taukid. Taukid. And let's say, do you have nun taukid thaqilah atau khafifah? Dua-dua pun ada. Contoh kalau nun taukid khafifah dalam Quran is ini bukan. it can be any verb. Kalau tadi tu ana. Itu lain No pun tahu pun boleh. Ini Okay, so I can have ana boleh. I can have apa tu nahnu boleh. I can have ya pun boleh. So la naswan. Okay. Nun taukid khafifah ni ada satu saja dalam Quran, which is very unique. This is the one dalam surah Al-Alaq. Correct. Sorry, ada betul lah ni Ustazah belajar hari tu. Betul. Ada dua. Satu surah Yunus, satu surah ni. Nun taukid lan su'amin qali ta'ala nas'amin nasiyah walakin min qali yakuna min nasari surah Yusuf. Correct, ada dua. Okay. That's one very interesting Tengok sini I think while we are doing this, I think I'm going to explain this. Okay, you see la nasfa'an. Take note ada dua saja. Satu surah Yusuf dengan surah Alaq. Sekejap saya tulis. Suratul Alaq 14 is la nasfa'an. Okay, an khafifah. Lagi satu is la yusbihunna. Tengok dekat surah Yunus. Okay. Surah Yusuf, Yusuf ayat 32. Okay, we shall see both. You all see my screen? Tak apa Okay, tengok sini Kalau misalnya kita cakap tentang nun taukid tadi dah nampak nun taukid thaqilah. Okay. It can be in dhamir yang lain-lain. Sekarang kita nak nun taukid khafifah pula. Okay. Ini dalam surah Al-Alaq.
Boleh lihat kat sini. Ada dua saja dalam Al-Quran Surah Yusuf dengan surah Al-Alaq ayat 15. Nampak tak? Kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah. Nampak tak ni? Nampak tak? La nasfa'an. Wasim, boleh cakap dengan Baba tak? Tolong please. Baba tak tahu the code. Okay. You talk to me later please. Okay. Okay, you all see this? La nasfa'an. Ini patut nun tau ni. Betul lagi. La nasfa'an. Nampak tak ni? Nampak tak? The meaning is surely lagi. Nampak tak? Surely we will drag him. Lila apakah la illam yantahi la nasfa'an bin nas. Ini kenapa li pula? La nasfa'an bin nas ya. La na'khudhanna bin nasiyati lana. Aku confirm tau. Seret, heret korang masuk dalam neraka. Itu. Kita tengok surah Al-Alaq ni. So I told you some ayat in the Quran, alright? I don't have to use so many words. I just use a simple thing which is contoh lah ya. Nun taukid macam ni. Nun taukid thaqilah atau nun taukid khafifah. Alright? It will give you the intensity that I want. What is it that I want to say? Okay. La nasfa'an. Okay. Macam mana la nasfa'an ni? Betul tak kita beritahu kalau tanwin, bila cakap tentang font in Arabic dengan font in Quran recitation, do you know there will be a slight difference? Tahu tak rasam Quran dengan rasam penulisan in Arabic ada sedikit perbezaan? Are you aware of that? Okay. So antara perbezaan dia adalah inilah. Okay. Contohnya kalau kita tulis kebiasaannya, alright. Contoh Ini Ustazah tunjuk contoh kat sini. Ni kan? Kita ambil lagi satu lah. Okay, contoh tadi nun taukid. Kita ambil khafifah. Alright, khafifah ya. Alright. Contoh tadi perkataan dia apa? La nasfa'an, right? Dia akan tahu sesuatu tadi kalau nun taukid dia akan disertai dengan huruf apa? La. Yes. That is the clue. Itu clue dia. Syu tanya Ustazah macam mana nak tahu kan? Dia tulis kat situ clue dia adalah la. Okay, ni la. La nasfa'an dia akan jadi macam ni. La nasfa'an. Habis. Betul tak? Macam ni. Bukankah la nasfa'an ni sama kalau Ustazah tulis la nasfa'an. Sama tak? Sama tak? So kalau in Arabic writing kita akan tulis macam ni. However in Quran ini ni tanwin ni diubah menjadi asalnya nun ni diubah menjadi nun tanwin. Okay, and it's the same. I'm still talking about ain dia. Fi'il mudhari mabni alal fathah. Okay, see that? Sama tak ni? Mabni ala fathah ni. Sama i'rabnya sebenarnya. Tapi macam mana you nak kenal? You belajar lah. Sebab you will notice kalau you kenal. This one can never, whenever you have a lam here, remember I said this is lam taukid. Lam ni can never be attached with a verb. Cannot be an isim. You nampak la saja kebiasaan. Dia bukan li Dia la. Li is with harfu jar. With his isim. Tapi kalau la kat Kartini, dia adalah fi'il kebiasaannya. So, bila kita kata dengan fi'il, maka biasanya fi'il kan kita dah belajar tadi. Kalau fi'il mudhari, ini karakter dia. Kan? And dia mula dengan Anita, betul tak? Nun kan? Betul tak?
Dia tak mansub, dia tak mazum, dia tak marfu, dia masuk huruf lam. Kalau huruf lam kebiasaan dia marfu. Kebiasaannya marfu. Tapi bila masuk lam dan kita dah belajar, dia tak boleh marfu macam tu saja. Dia mesti adalah marfu dengan istilah kata dia fi'il mudhari' yang lam ni masuk dengan fi'il mudhari' mabni ala fath. Gitu karakter dia. Okey, so ni contoh ni dia adalah dalam apa? Fi'il mudhari'. Apa istilahnya? Mabni alal Fathah. fathah. Cuma dalam Al-Quran kita tak tulis dia la nasfa'an begini. Kita tulis dia la nasfa'an begini. Kenapa? Sebab nak tunjukkan dalam Quran nun taukid khafifah ataupun nun taukid khafifah ni hanya 2 sahaja dalam Al-Quran. Yang ini surah Alaq. Okey, ayat 15. Ada soalan? Okay. The other one is surah Yusuf. Dia bila ada tanwin ni macam jadi Tanwin dia sengit sikit kan? Dan yang dia yang lain sikit. So tengah tengok dalam Quran ni. Ustazah macam jadi isim kat ujung tu Nampak tak? La nasfa'an bin nasiyah. Dia memang tanda dia macam isim lah pasal dia apa tu masuk dengan ba, jadi hukumnya iklab, betul tak? Cara kaedah kita nak tahu ni you kena belajar lah. Kalau you tak belajar, you akan cakap oh itu isim sebab selalunya isim kan tanwin. Betul tak? Tapi ni kita tahu sebab isim tak boleh masuk dengan ni, namanya apa tadi ni? Lam taukid ni. Faham tak ni? Ini namanya lam taukid. Ni namanya apa tadi? Lam taukid. Okay, and lam taukid kebiasaannya dia masuk dengan verb sahaja. Dia tak boleh masuk dengan perkataan lain. Lagi satu macam nak tahu dia verb, nampak ni nun ni. Betul tak ni? Okay tak ni? Ustazah go little bit, Ustazah speak okay Memang Ustazah lambat sikit. Sebab ni dia senang, tapi dia tak senang sangat. Sebab dia ada sikit dia punya karakter yang mengelirukan. Okay, depan ni yang latihan tu sangat senang lah. Lepas ni Ustazah tak go through lagi fi'il mudhari' bahagian ni. Kita akan masuk dengan mazmum. Okay tak ni setakat ni? Ada soalan tak? Kak Siti dah gini dah. Okay tak ni? Alright, you don't worry about this. This is not something that is very common in the Quran. Like I said, nun taukid khafifah in the Quran only 2 saja. Surah Alaq dengan surah Yusuf. Okay, kita tengok surah Yusuf last. Contohnya, perkataannya adalah tadi la yusbihunna. Okay. So, kita tengok dalam Al-Quran. Salah gini. Yes, jangan. Bukan. Sekejap ya. Oh, layakunan. Nalasfan. Allah bersalah perkataannya. Layakunan. Sekejap Dia tak apa. Yang kita jarang guna. Betul. Correct. Yang ini kan spelling dia. Okay, correct. Layakunan. Gini. Kalau tadi nahnu kan. Yang ini pakai dhamir huwa. Okay. Interesting this one. Nampak tak perkataan ni dalam Al-Quran? Bukan. Tak ada. Bukan liyakuna tau. Dia bukan li liyakuna. Okay, nama kita cari kat sini. Surah Yusuf. Ayat
32. Alright, see this one. Dia punya spelling macam ni. Nampak tak? Layakunan. Alah, ini bukan rasa Osman ni. This one. Nampak ni. Layakunan. Nampak tak? Can you see that? Ya. Layakunam minal khaliqin. Baca layakunam. Ni jangan cakap lah. Ini nun taukid lagi lah ni. Berapa banyak nun taukid kat sini. Ini khafifah. Yang ini thaqilah. Nampak tak? Dia nak bezakan. Penulisan Al-Quran ni, rasam Al-Quran ni kadang-kadang dia nak buat perbezaan. Especially kalau bagian dengung dan sebagainya. Ingat, penulisan Al-Quran fungsi dia lebih pada rasamnya adalah untuk pembacaan. Okay, so ini layus janan, nampak? Ini nun taukid, nampak tak? Berapa banyak surely kat sini? Nampak? Surely, firmly lagi kat sini. Certainly, firmly. Berapa banyak kali lah kita cakap ni? Surely. Ni berapa banyak kali nak kena apa tu? Nak kena ni. Ni cerita pasal apa? Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bila Zulaikha datang ni, dia cakap dah berapa kali dia datangi Nabi Allah Yusuf, Yusuf tak layan dia. Last dia kata, oh you tak nak I masukkan you dalam penjara. You know what happened after that. So this is like really a promise. So layakunanna, so that you will be as-saghir, jadi orang yang kecil. Maknanya dia akan jadikan Nabi Allah pada pandangan dia lah ketika tu lah. Zulaikha pandang waktu tu, kalau misalnya Nabi Allah Nabi Allah Yusuf tak nak dengan dia, bila masuk penjara tu maknanya dia tengah dishonor him lah. But you know what happened actually? Nabi Allah Yusuf, dia punya sabar dia dan malahan dia jadi sangat popular dan sangat luar biasa bila dekat mana? Dalam penjara. Dia teringatkan saya cerita tentang Profesor Hamka. Kalau you baca kisah riwayat dia, kat mana dia tulis, tengok dia punya Quran sampai sekarang masih mengalir lagi dia punya pahala dia. Profesor Hamka punya tafsir Quran kan. Kat mana dia tulis kitab tu? Dalam penjara, cik. Kalau you baca dia, so tak semestinya lah. Kerana penjara tu yang memenjarakan diri sendiri sebenarnya diri sendiri. Alright, so nampak? Dua je dalam perkataan Quran ni, layakunan sama macam tadi. Asalnya macam mana saya tahu kak dia adalah fi'il mudhari'? Kerana saya kata yang pertama tadi, mustahil lam taukid here, lam baris atas bukan baris bawah Kalau yang tadi dia tulis sini li baris bawah kan? Liyakuna kan? Ini liyaku walayakunan. Oh, I think kena tambah wa tak? So try kadang dia tak keluar kat sini. Okay, kalau misalnya dia dua ada lam taukid, kemudian dia boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau you tambah walayakunan, baru keluar. Okay. Nampak tak? Walayakunan. Can you see that? Nampak tak? Asal perkataan dia kaun, wa harfu atas lam taukid. Nampak ni fi'il. Fi'il, tapi nampak tak dia tulis tadi. Kalau orang tak faham, orang tak faham ni. Sebab tu bila belajar nun, saya suka pakai ma'ani ni. Dia ada ilmu. Tapi dia tak, you mesti expert lah, nampak? Kalau dah fi'il, mana dia keluar tanwin. So you mesti faham. Kat sini tanwin ni asalnya kerana apa? Nun yang ada, nun thaqil, nun khafifah tadi, nun mati, ingat tak? Tadi saya terangkan di sini. Asalnya kerana ni show. Asalnya ni la nasfa'an la apa walayakunan sama ni. Asalnya nun taukid thaqil khafifah ni, tapi ditanwinkan. Kerana apa? Antaranya yang saya dipahami, guru saya beritahu, sebab nak bezakan ni dua tempat dalam Al-Quran ni, okey, digunakan khafifah. Dan you akan notice dia punya sirah akan bentuk dia adalah bentuk fi'il sebab mustahil, saya ulang lagi sekali, mustahil lam taukid diikuti dengan isim. Pertama. Kedua, dan mustahil fi'il diakhiri dengan tanwin. Betul tak betul? Then you see the meaning also, yakun maknanya you shall be. So it's a verb. So tiga karakter, tiga keadaan yang menjadikan dia verb. So dia tak akan sekali-kali menjadi isim. Okey tak ni? Ni tunjuk contoh nun taukid khafifah.
Alright, dalam banyak-banyak ni kalau tak faham ingat nama je lah. Atau kalau kurang jelas lagi nanti tengok video lebih faham. Okay. So like I said dalam Al-Quran hanya 2 position ni saja yang ditulis macam ni secara khafifah. Melainkan kalau you nak buat essay ke apa ke, itu nanti perlulah untuk you faham lebih lah. Tapi buat masa ni kita belajar untuk kita faham 2 saja di dalam Al-Quran. Senang kan? Dan kalau kita cakap tentang nun taukid thaqilah, ni contoh. Nampak? Surely, nampak? You see the meaning how long what is the word? Only one aja. You see? Oh, panjang meaning dia. You see there's a difference between Arabic and other languages. Okay? So ini adalah nun taukid sama ada yang thaqilah ataupun yang khafifah. Are we clear here? Thaqilah. Okay, nun taukid. Thaqilah ataupun khafifah. Okay, boleh? Okay, now. Ini nun taukid. Kedua, ini namanya nun niswah. Dia akan menjadi mabni ala sukun. Apa makna nun niswah? Okay, nun niswah ni maknanya apa? Muannas. Nun niswah ni bermaksud nun yang menunjukkan dia adalah nun yang menunjukkan dia muannas. Maknanya female. Okay, so gender dia adalah female. Dia tak cakap dia punya ni lagi tau. Tak cakap dia punya apa tu, quantity. Sebab quantity boleh huna dan antuna. Kan? Betul tak? So ni maksud nun niswah. Nun niswah maknanya muannas for female. Okay? So female macam mana? Ni kita tengok ni. Okay? So dia adalah fi'il mudhari yang disertakan dengan nun niswah hanya berlaku pada dhamir huna dan antuna. Ingat tak? Last session kita belajar. You tengok fi'il kan? Ini saya terangkan hari tu kan. Dalam fi'il mudhari sama ada dia marfu atau disubutin nun. Ya tak? Kita dah terangkan last week kan? Yang tak ada tu, yang beza yang saya tak sebut last session adalah huna dengan antuna. Betul tak betul? Jadi huna dengan antuna ni dia termasuk fi'il mudhari mabni ala apa tadi? Ala sukun. Kerana apa kita panggil dia? Litisalihi di nunun niswa. Kita ada long song lah, dia punya long kaedahnya lah. But we said kerana dia fi'il mudhari mabni ala sukun, sebab kenapa dia sukun? Ustazah, belakang dia nun juga. Ingat tak yang ini kalau visubutin nun tadi ni, maaf pun nun baris atas kan? Yes tak no? Baris atas kan? Tapi ini adalah jenis af'al khamsah. Faham tak ni? Jangan keliru Nampak tak? Ini lagi sekali saya tunjuk. Kalau you tengok sini, kalau nun yang belakang ni semua dia you tengok nun kat belakang ni semuanya nun baris atas, betul tak? Ya. Tapi ini jenis bithubutin nun. Faham tak? Sebab dia tergolong dalam af'alul khamsah. Kerana apa sebutin nun? Sebab ni nun saya boleh buang nanti bila masuk dia mansub dengan majzum later. Itu beza dia Kak Ayu. Now you tanya, apa beza? Nak kena beza. Sebab kalau dalam golongan sebutin nun dia boleh dibuang dalam mansub dengan majzum. Macam mana nak tahu dibuang? Okeylah, saya tunjuk contoh. Kita ambil surah contoh dalam Al-Quran. Okey, saya ambil sini. Nampak tak? Lam yaf'al. Nampak dia jadi sukun kan? Ya. Tak? Okey, kita ambil surah dari sini. Nun. Nampak tak? Tak budu ya. Saya. Mana nun dia? Tak ada. Hazf. Sebab itu nampak tak alif zaidah ni?
Subutin nun dia akan ubah tambah dengan alif zaidah. Faham sekarang alif zaidah fungsi dia apa? Dia tak tulis nun, dia tulis alif zaidah. I know that is a fi'il mudhari. Fi'il mudhari ni pasal dia boleh ubah-ubah, maka dia akan ada indicator to tell you is fi'il mudhari. One other thing is huruf zaidah. I did share this with all of you kan? Huruf zaidah number 1 is to tell fi'il madhi. Number 2 is to tell it's fi'il mudhari. But fi'il mudhari to add more, it must be there's a huruf there lah. You say that Allah, okay, maybe this is not so obvious. You tengok kalau la semata-mata, dia akan ya'lamuna, subutin nun kan? Nampak tak subutin nun? Nampak tak? Ya. Kalau yang ini yasqi, dia marfu' bi apa? Cuba try. Marfu. Muqaddarah. Muqaddarah. Yasqi, muqaddarah. Jadi marfu' bi dhammah muqaddarah. Muqaddarah. Nampak tak? Ini marfu' bi subutin nun. Betul tak? Tastafiyah ni. Di fi'il mudhari tak ni? Nampak? You both inquire. Can you see the meaning? It's a fi'il. Yes or no? Yes. Okay, now let's see. Read full surah lah. Let's see Right. So, saya tunjuk contoh. Misalnya tadi satu taksus. Nampak la taqtulu lagi. So la ni dia memang ada jenis dia. Dia boleh marfu' boleh mansub. Nanti kita akan belajar jenis dia kenapa. Okay. But you see, nampak tak? Nun subutin nun tu hilang. Are you here? Are you with me? Can you see not the difference between subutin nun dengan tak subutin nun? Kalau dia dari jenis, saya ulang lagi sekali. Kalau dia daripada jenis nunun niswah mana? Yang ini. Nun hunna dengan antunna ni, dia takkan boleh berubah wala dimasuki dengan apa sekalipun. Kan buang nun. Sebab tu I sebut dengan you last week, nun ni semua ada nama masing-masing. So you mesti ingat namanya. Faham tak? Yang ini subutin nun, yang di bawah ni adalah nunun niswah. Yang kerja fi'il mudhari mabni ala fath, ala sukun afwan. Kenapa sukun? Sebab yang kita sukunkan ni, yang ini lam ni, nun ni adalah nun niswah. Dah cakap tadi. Okey? Nun tadi ni adalah nun niswah. Yazhabu, hunna, yazhabna. Kan apa tak? Daripada bu jadi sukun. Yazhabu jadi tazhab. Nun tu ditambah, namanya nun niswah. Faham tak ni? So in any way, fi'il mudhari kalau diikuti dengan nun niswah, maka hukumnya adalah mabni ala sukun. Khalas. Okey? Ini ayy syai'in kalam. Khalas ini. Habis. Dah tak ada cakap lagi habis di situ. Okey, perbincangan nun ni ada banyak. So you kena faham. Pertama namanya nunun bisubutin nun. Ni penting tau ni. Subutin nun. Apa benda subutin nun? Hanya untuk af'al khamsah. Okey? And then I ada namanya nun taukid. And then I ada satu namanya lagi nun niswah. Alright? Okay? So you akan jumpa ni dalam Al-Quran, especially kalau you buat perbincangan niswah tentang wanita. Dalam surah Al-Baqarah especially you ada perkataan-perkataan ni. Alright? So you akan notice perkaraan dia macam tu. Sebab apa tahu fi'il mudhari ni perbincangan dia lebih panjang. Sebab fi'il mudhari ni ceritanya tentang sekarang dan akan datang. So talking about the future. Usually you plan for future kan lagi banyak kan. So when you talk about fi'il mudhari, this is one of the thing you can encounter, experience. Okay? Boleh? Can? Alright now. So I've already checked your work on your your exercise. Okay. So this is a very simple exercise. But what I ask you to do, I just want you to put in the fi'il mudhari and also with the correct baris, ya. Nak baris yang tepat.
Okay. So tak ada fi'il marfu' ke, tak ada nun niswah semua, tak ada, belum lagi. Nanti bila Ustazah dah selesai buat semua, nanti baru Ustazah kasih latihan yang selanjutnya. Okay, so now look carefully. Al-mudarrisu barisnya mesti dhammah. So far ni saya tengok dari duduk baris, most of you get it right. Yang Ustazah tandakan tu, Ustazah cuma tandakan the one in the under apa tu, dalam underline saja ataupun the one yang the blank saja. Okay? And the one yang baris kalau silap-silap ada kat sini, Ustazah tengok kat sini salah. Especially kat sini. Ada tulis mudarrisini, dia terlupa yang ini jamak. Jamak tak boleh ubah, nunnya pun fix juga. Nah, ni tak boleh. Okay? So mudarrisina, hurfati after fi. So sengaja ambil banyak harfu jar, saya nak supaya ingatkan kembali. Fi, saya cakap isim ni senang, dia cuma 4 je. Murakab jari, murakab idafi, murakab tausifi dengan murakab isyari. Itu je jenis fi'il, isim. And obviously all these are selepas fi'il, lepas harfu jar, maka dia majrur. Okay? So these are possible answers. Your answers are correct. Kalau correct, I betulkan. Betul tak Kak Siti? Zara betulkan kan? You punya ada kalanya salah. Kenapa? Sebab ni GQ tak betul. Pun ada buat silap yang sama. Ya kat depan tak betul. Okay? So kalau yang betul-betul. Alright. So, sekejap Kak Jamilah punya pun saya dah check kan? Okay. Saya check yang salah tu kan? Alright, Kak Jamilah punya betul. Saya dah check dah. Okay, boleh. Kak Kartini punya pun sama. I dah betulkan kan? I send to you already. Okay. I think semua orang dah hantar. So saya dah betulkan. Personally. Okay. So especially Ummi is a mother. So it has to be with ta lah obviously. Okay, take note of your spelling. Kadang-kadang you all salah sebab spelling fi'il yang ini baris fa'uhu ainuhu dengan lamu salah. Kan kita dah cakap kan? Kalau fi'il mudhari' fa'uhu ainuhu tak boleh salah. It's a fixed answer. Okay, tajlisu taru. Kalau you gunakan isim dan dia jadi salah lah. Dia tak boleh jadi isim. Ada yang tulis tabahatun. Dia nak tulis masak lah. Ada lagi bagus, dia ada kelas dia tulis nadijatun. Tandijani. Saya kata, itu memang masak. Tapi tu masak ranum. Untuk buah. Bukan masak. So dah ada orang ketawa. So you must write the proper one. Okay? Boleh show? So you tengok sini, make sure fill mat'ami baris bawah. Okay, it's a very simple exercise. And then al-qalamu, okay, Kak Yu, I think you write something. Kak Jamila, Kak Jamila, okay. Kak Kartini, saya betulkan barisnya. The correct one, Kak Yu, you want to say drop kan? The correct vocab is yaskutu. The one that you write is jatuh. Macam tak sesuai lah. Itu macam jatuh buah ataupun Okay. not a drop. It's like, what do you write? What's the word again? Yakhrifu. Yakhrifu tu macam fall, dia macam apa, fall apart gitu. Dia macam bercerai, tak? Dia bukan jatuh, dia jatuh berderai habis berkaca gitu. Okay. So the word is, in terms of grammar, it's right. Okay. But the kind of vocab is not right. So of course we will say not right lah. Okay. Okay. Boleh? Ustazah, saya punya ambil jadi apa? Duha, is it? Okay. Ambil. Kalau kakak cakap khudhu, dia tak sesuai. Sebab pen tu dia tak boleh dia, kalau nak you nak cakap diambil Then kalau you nak kata diambil, the correct one kalau you cakap kata khudhu, dia mengambil Kak Siti. Okay. Dia mengambil. Mengambil dengan diambil sama tak sama? Tak sama. So sekarang kalau you nak cakap diambil kan? Perkataan yang sesuai adalah khudhu. You kena pakai fi'il majhul. Ya, awak belum belajar ni. Tapi tak. Okay. Dah ada wow. Dia jenis berbeza. Kita panggil fi'il mudhari' majhul.
Wow, ada Hamzah atas. Dia dua-dua ada Hamzah. Asalnya Oh. gini. Asal perkataan dia adalah akhadha. Good question Boleh tak ambil? Ya'khudhu boleh lah kalau you nak ubah. Cuma kalau pen tu nak ambil diri sendiri tak boleh lah Tak Kak. boleh ya. So diambil baru Diambil. tepat. Okay? Ya'khudhu. Zal. Ni baru betul. Akhadha ya'khudhu. Tapi kalau you nak kata ini okay, mengambil. Okay, mengambil. Imbuhan dia adalah me. Kalau yu'khadhu, diambil. So tak samalah. Alright. So you choose which one you want. And I think the best is this one. Diambil. Okay. Imbuhan dia tak sama. Okay. Good thing. Atau good choice. Yasqutu is the best. Jatuh lah. But not wrong lah. Kita ambil yang ini Yu'khadhu ini sesuai. Kenapa berubah? Sebab imbuhan lah. Imbuhan berubah, maka alphabet spelling pun berubah lah. Okay? So take note of the other spelling Nahnu sanadhabu. Okay. Ini saya tengok Kak Kartini punya. Kak Kartini okay kot yang ini. Yantaqil, ya, correct. Ini pun sama. Spelling. Kak Ayu, Kak Kartini, you please spelling. Nazhabu ni salah. Hari tu lagi tulis, ada orang tulis Nazhanu. Nun dia tulis. Kelas tulis sekarang salah. Nazhabu, saya nak ba. Ila baitinal an. Tak baris bawah sebab after ila. Okay tak ni? Okay. Alright. Next one. Al-Taliban. This is the spelling. This is the best spelling. Yaqra'ani, this is how you spell. And remember, this is GQ dia musanna. Maka mesti ya di hadapan dan diikuti alif nun. Kita dah belajar kan ni? Alright. Yusalluna. Ya mesti baris depan sebab ni spelling dia. Ini dia punya baris dia, tak boleh diubah. Ada tulis yasiluna ke, yasiluna lain ya, yusalluna sembayang. Spelling dia macam tu. Ya da'una ke tak kisahlah, pray pun boleh. Ada yang perkataan-perkataan lain pun kita terima. Ni yang saya tengok silap salah nombor lain, nombor 7. Nampak tak? Atau irata ni ada apa kat tengah-tengah? So which mean is a muannas. Sebab asal atau irata ni apa? Asal dia apa? Atau iratu. Atau iratu. Apa tak dia muannas? Maka you gunakan fi'il dia pun mesti muannas sayang. Ada lagi very creative. Tambah ta pula kat belakang ni. Dia campurkan isim dengan fi'il. Pula. Tak boleh Wira tambah. Dia get carry away yang ini ta ni. Dia tambah ta kat sini. Tak ada Tolong jangan tambah-tambah. Kira tak ada tambahan ta kat tengah-tengah. Siapa boleh check apa ni? Macam betul seketik lagi sekali. Oh, ini dah confuse sa dengan isim dengan fa'il. So jangan confuse di situ. Okay, boleh? And last one is anta, mesti dhamir anta, tanamu, takhruju ke apa-apalah yang you tulis lah, yang tepat lah. Tulis dalam pertulisan pun. Right, ada yang spelling salah, maka salah lah. And then al-bintani, tajriyani. Because kenapa bintan? Bintan is a female also. Most of you salah pasal apa? You salah GQ. And dia punya inilah GQ maksudnya the gender dan quantity. Ada tulis tal'abu. Tal'abu tak sesuai lah. Ataupun tanjahu ke apa ke. Mesti nak 2 musanna. Betul kan kat situ? Okay, this is the common mistake you all buat Kita tengok sama kat jawapan yang salah kat situ. Ada yang salah pasal barisnya salah. Tanafus ke tanafis ke tanafas betulkan dari situ. Alright, okay. And the last one, limaza, I want anything that is sesuai. I already check your work. Okay, personally I already mark and dah betulkan apa yang sesuai. Okay, this is just to ni. Alhamdulillah, very good. You all can do the baris,
boleh tulis. Wah, that's a big improvement and it's all Arabic, you know. Tak ada makna Melayu langsung pun Ustazah bagi. You should be proud of yourself. You have moved to another level. You can do this already. Alhamdulillah. Alright, so kita akan move further lagi. Alright, Ustazah akan habiskan fi'il mudhari ni, dah selesai bahagian marfu'. When you come back next week kita tafsir. When you come back after next month, kita akan habis which is in September. I will explain to you tentang ini mansub dan juga manzum. Ustazah, yang tadi tu boleh hantar tak dekat grup? Mungkin kita boleh nak print. Okay, nanti saya hantar. Okay. So bila kita cakap tentang okay, boleh. Nanti lepas ni saya hantar. Bila cakap tentang mansub dan juga majzum, alright, I want you to read first. Okay, from page 82 sampai habis muka surat 92. Baca saja. Okay, tak payah buat apa-apa dulu. Baca dulu. Sebab you akan notice each of the word, linking word, it has its own meaning. Dia ada maksud dia. Ini yang beri penekanan dan juga bezanya memberi ketepatan di dalam Al-Quran. Ibaratnya apa, Cik? Macam you baca Al-Quran, kenapa kita belajar bertalaki? Kenapa kita belajar bersanad? Kenapa kita belajar dengan banyak guru? Sebab kita nak perhalusi makhraj sifat dan juga cara bacaan. Betul tak? Kita punya fasahah. Betul tak? Bacaan Quran yang cantik adalah kita nak perbaiki kita punya fasahah. Kita punya fasahah. So, pemahaman Al-Quran atau bahasa Arab ni, selain you baca mana, dipaham vocab dia, macam nak tahu ketepatan setiap perkataan adalah berdasarkan pemahaman kalimah-kalimah tersebut. Sebab contoh tadi saya dah tunjukkan, kan? Saya ajar awak macam mana nun taukid tadi tu memberi penekanan pada makna, sama ada sakilah khafifah, dan dalam rasam dia ada sedikit perbezaan. Dan bila diberi imbuhan dengan kalimah-kalimah lain, maka dia akan memberi bayangan atau memberi impak yang berbeza daripada sudut pemahaman dan juga pentafsiran Al-Quran. Kenapa kita faham ni? Kenapa kita perlu? Supaya kita dapat bantu untuk tadabbur dengan lebih baik, insya-Allah. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya rasa cukup dahulu. Okey, kita takkan